warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Muhammad Fadil Iskandar. Saya Nurhana Humaira. Dan saya Najibatul Maisara. Wartawan TVPSS anda pada hari ini akan bersama untuk membuat liputan bagi kempen Hidup Sihat bagi tahun 2023 SMK Ekero. Mari kita bersama-sama menyaksikan perasmian yang amat bermakna ini. Saya kini bersama Tuan Haji Jamsari bin Mariman, Timbalan Pengarah Pendidikan Sektor Pembangunan Murid. Assalamualaikum Tuan dan apa khabar? Salam, Alhamdulillah sihat. Jadi Tuan, boleh saya tanya beberapa soalan kepada Tuan? Boleh insyaAllah. Okey, soalan pertama, pada pendapat Tuan, bagaimanakah sambutan majlis pelancaran kempen Hidup Sihat pada hari ini? Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Tahniah kepada semua pihak yang terlibat, terutamanya di SMK Ekero ni, pengetua, JPK, guru-guru dan semua murid yang terlibat dalam kempen cara hidup sihat pada hari ini. Hasil pada penelitian saya dapati semua murid memberi komitmen yang baik, semua guru pun memberi komitmen yang baik juga. Ada pihak-pihak luar yang terlibat iaitu pihak polis, pihak ADK, kemudian daripada PIBG. Dan perkara ini, program ini berlaku bukan sahaja di sekolah ini, bahkan di semua sekolah di negeri Melaka, sebab peringkat negeri, peringkat daerah, peringkat sekolah, bahkan di peringkat kebangsaan pun berlaku pada masa dan hari yang sama juga. Dan tak lain tak bukan tujuannya adalah untuk memastikan semua murid seramai 5 juta di Malaysia ni mengamalkan cara hidup sihat, mengelakkan diri daripada mengambil rokok, mengambil dan vape dan perkara-perkara negatif yang lain untuk masa depan negara. Okay? Baik Tuan, soalan yang kedua, apakah harapan Tuan terhadap murid yang menghadiri kempen Hidup Sihat mencegah rokok dan vape pada hari ini? Harapan saya dan harapan semua warga pendidik adalah semua murid di Melaka ini kan perlu mengamalkan cara hidup sihat supaya pertamanya semua murid boleh hadir ke sekolah. Tadi tidak ada murid yang sakit. Kita ikut macam murid-murid di negara Jepun, semua sihat. 99.9% kehadiran murid-murid di Jepun kerana semuanya sihat, mengamalkan cara hidup sihat, makan makanan-makanan sihat. Jadi kita harap di negara kita, di negeri kita pun mengamalkan perkara yang sama. Selain daripada jangan menghisap rokok, jangan mengambil vape, jaga kesihatan, kena selalu bersenam dan jaga pemakanan supaya semua murid dapat belajar dengan baik dan dapat mencapai cita-cita masing-masing pada masa depan. Okay. Soalan yang terakhir, bagi Tuan, bagaimanakah caranya untuk kita menanam sifat sayang dalam diri agar terhindar daripada masalah-masalah seperti ini? Nombor satu, kita kena tahu diri kita. Kita kena jaga diri kita. Sebab diri kita ni adalah amanah daripada Allah. Kan Allah bagi kita, Tuhan bagi kita badan, bagi anggota badan ini, dan tanggungjawab kita adalah menjaga amanah Allah ini. Kan, jaga kepala, jaga tangan, jaga jari, jaga jantung, jaga semua anggota badan kita ni bukan kita punya. Ini Allah punya. So kita amanahkan, so jaga. Kan, jangan sampai sakit, jangan sampai kena potong. Bila kena potong, kita sudah tidak menjaga amanah. Kan, dan kesihatan diri kita perlu kita jaga sebab kita ada banyak tanggungjawab lagi selain daripada diri kita, pada mak bapak, pada keluarga. Kita perlu sihat untuk menjalani kehidupan. Kalau kita dah sakit, kita tak boleh melaksanakan apa-apa saja perkara. Belajar tak boleh, bekerja tak boleh, bersukan tak boleh. Jadi sementara kita sihat ini, kita perlu jaga kesihatan. Okey. Okey, untuk soalan yang terakhir, Tuan ada apa-apa harapan untuk semua pelajar tingkatan 5 yang akan menduduki SPM 2023? Okey, untuk pelajar tingkat 5 SMK Ekero terutamanya, nombor 1, tolong hadir ke sekolah. Tolong hadir ke sekolah. Masa anda tak lama lagi, tinggal lagi sebulan atau 2 bulan. Lepas itu anda tidak dibenarkan lagi hadir ke sekolah. Jangan menangis nak pergi sekolah pula lepas ni. Dah tak dibenarkan hadir ke sekolah. Di dalam tempoh masa sebulan 2 bulan ini,
Habiskanlah sisa hidup anda di sekolah itu untuk hadir ke sekolah. Belajar, sebab dalam tempoh 2 bulan ini akan menentukan masa depan anda semua. Untuk melanjutkan pelajaran dan seterusnya menjadi manusia yang berjaya pada masa depan. Okey? Okey, itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Bye. Alright. Saya kini bersama ACP Foo Chek Seng, Ketua Jabatan Pencegahan Jenayah dan Keselamatan Komuniti Melaka. Apa khabar tuan? Khabar baik, terima kasih. Salam sejahtera semua. Okey, saya akan tanya tuan beberapa soalan. Silakan. Sudi untuk okey. So, soalan pertama saya ialah, apakah pandangan tuan mengenai kempen hidup sihat yang berlangsung pada hari ini di SMK Ikro? Okey, baik. Pandangan saya pada kempen yang dilaksanakan di SMK Ikro ni sangat menarik. Saya pun rasa teruja. Bila masuk saja Dewan, murid-murid semua begitu teruja dan begitu gembira. Secara tidak langsung, kami yang hadir pun sangat teruja dan gembira bersama-sama. Dan yang paling bagusnya, kempen ini kita tetap kena adakan. Walaupun amalan kita setiap hari ada gaya hidup yang sihat, kita nak supaya kempen ini mengingatkan semula. Supaya kita meneruskan supaya kita tanamkan apa yang kita amal selama ni untuk gaya hidup sihat, kita teruskan. Dan yang paling penting sekali, apabila kita hidup sihat, suasana sihat, banyak benda yang kita boleh mencapai, terutamanya cita-cita kita. Jadi kita haraplah pelancaran kempen ni yang oleh Kementerian Pendidikan sangat-sangat bagus. Harap dapat diteruskan dan murid-murid semua, pelajar-pelajar semua, anda lah aset negara kita, pemimpin masa depan kita. So pastikan diri anda sihat, diri anda baik, diri anda berjaya, maka bangsa negara akan sama-sama kita berjaya. Terima kasih. Jawapan yang sangat menaikkan semangat sebagai seorang murid. Saya teruja di sini. Wah. Okey, dan soalan kedua saya ialah, mengapa pihak berkuasa tidak mengetatkan undang-undang bagi memastikan gejala ini tidak berluasa? Mengapa pihak berkuasa tidak menguatkuasakan undang-undang? Ini soalan bagus. So bagaimana kamu tahu pihak berkuasa tidak menguatkuasakan undang-undang? Kalau kita nak tengok statistik, memang tak ada menguatkuasakan undang-undang. Cuma ada beberapa perkara yang harus kita titik beratkan. Apabila kita melaksanakan penguatkuasaan sepenuhnya, dia akan memberi tekanan yang sangat berat juga kepada pihak sekolah. Dan secara tidak langsung kita kena ingat, kalau kita hendak memberi didikan kepada murid-murid dan pelajar-pelajar terutamanya, haruslah datang dari dalam. Macam konsep kita yang kita buat dulu, kita adakan public caning lah, kita bawa penjara ke sekolah, kita buat public caning di depan masyarakat, depan murid-murid. Perkara ini sudah tidak boleh lagi, kerana dia menanamkan sifat takut pada anak-anak kita. Sekarang kita hendak meningkatkan budaya memupuk kasih sayang, memupuk cintai diri, memupuk pendidikan sebenarnya. Jadi ilmu dan pendidikan nak meningkatkan ilmu ni. Jadi kita tidak hendak menggambarkan sesuatu penekanan ataupun kekasaran. Secara tidak langsung, itulah yang kita nak. Keindahan dan kasih sayang datang dari luar, kesedaran dan ilmu datang dari dalam. Okey. Wah, terima kasih dapat menjawab soalan yang tu. Cukup? Ada lagi? Satu soalan. Datang. Soalan terakhir. Apakah hukuman yang dikenakan jika anak-anak bawah 18 tahun ditangkap melakukan gejala ini untuk murid-murid SMK Ikro? Murid-murid ni, saya tak nak cerita pasal hukuman lah, nanti menakutkan. Saya nak cerita pasal, jika kamu ditangkap, kamu harus ingat kesan dia akan mendatangkan kesan yang amat mendalam pada diri kita sendiri dan juga keluarga. Pertama sekali, kerana kita akan rasa malu apabila kita ditangkap. Keluarga kita akan rasa malu. Oleh yang demikian, sedarlah, ingatlah, anda adalah seorang pelajar, seorang murid. Tanggungjawab kamu sekarang ialah menumpukan perhatian dalam menimba ilmu, kerana ilmu ni lah yang akan menjayakan kita pada satu hari nanti. So teruskan. Dan bagi mereka yang hendak hadapi SPM ni, SMK Ikro, you are the best. So you prove yourself you are the best. This is the time to prove it. So make sure you be the best, and then you are the best. Thank you. Terima kasih daripada saya. Sama-sama. Terima kasih. Saya kini bersama Encik Muhammad Farid Ishak, Timbalan Pegawai Pendidikan Sektor Pembangunan Murid, PPD Melaka Tengah. Assalamualaikum tuan, dan apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh, dan khabar baik, alhamdulillah. Boleh saya tanya tuan beberapa soalan? Boleh, insya-Allah.
pada pendapat Tuan, bagaimanakah sambutan majlis pelancaran kempen hidup sihat pada hari ini? Alhamdulillah, sambutan sangat menggalakkan. Murid-murid memberi kerjasama yang sangat baik. Pihak sekolah, pihak YDP, PIBG, pihak Polis Diraja Malaysia dan juga pihak Jabatan Pendidikan Negeri Melaka juga memberikan kerjasama yang baik. Alhamdulillah, terima kasih semua. Soalan terakhir, pada pendapat Tuan, apakah punca remaja mula merokok? Punca pengaruh daripada kawan dan juga pengaruh alam sekitar. Terutama sekali sekarang ini kalau kita lihat gadget ataupun peranti ini memainkan peranan yang besar dalam kehidupan anak-anak kita pada hari ini. Jadi saya melihat kawalan terhadap penggunaan gadget itu perlu dibuat oleh pihak ibu bapa. Oh, betul-betul soalan itu saya suka. Okey. Sekian saja daripada saya. Terima kasih kerana telah memberi kerjasama yang amat dihormati, Tuan. Terima kasih. Terima kasih. Itulah liputan kami bagi kempen Hidup Sihat SMK Aikro 2023. Terdapat banyak pesanan yang dapat kita beratkan dalam usaha menangani salah laku disiplin berkaitan rokok dan vape dalam kalangan murid sekolah. Semoga dengan mengadakan kempen sebegini, kita dapat membimbing murid agar tahu dan faham akan kesan bahaya rokok dan vape. Saya, wartawan TV PSS Access, turut mengucapkan terima kasih kerana menyertai kami.